Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini hari Khamis. Kita masih lagi di dalam PKP ni. Okey. Jadi hari ini kita akan bincang, kita akan baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Okey. Bab ke-8, sambungan kepada minggu lepas. Minggu lepas kita berbicara mengenai pakaian Nabi Muhammad SAW. Dua jenis pakaian. Satu pakaian namanya Al-Qamis. Al-Qamis, jubah yang berlengan besar. Tak berlengan, berlengan tak ada kancing. Katanya ada cancing kan. Lepas tu dia punya lengan tu besar lah. Okay. Senang masuk angin, boleh masuk tangan dalam tu. Yang kedua Al-Qatari, yang ada yang ada collar. Katanya orang Arab Bahrain pun pakai jenis pakaian jenis itulah, Al-Qatari. Hari ini kita sambung ada hadis perbincangan mengenai pakaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua tu kita tak bincang dah lah. Okey. Qala musannif rahimahullah حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد الملك بن المبارك عبد الله بن المبارك Abdullah bin Mubarak ni antara yang glamour ni, Amirul Mukminin bil hadis. Okey, yang glamour sebabnya banyak menghafal hadis-hadis. Pada muda dia tu dia katakan dia tu ialah masa zaman-zaman dia bujang-bujang. Dia ni suka melepak-lepak okey. Tapi ialah lepak-lepak macam anak-anak muda orang lain. Duduk tepi jalan, duduk menyanyi. Okey. Sehinggalah dia akhirnya berubah hati, berubah hati untuk kembali mempelajari ilmu. Dia kata dia ditegur oleh saya kata seekor burung. Itu betul tak cerita dia, seekor burung yang menyebut ayat Al-Quran. Alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum sampai masanya bagi orang mukmin untuk hatinya khusyuk kerana mengingati Allah. Ini contohnya lah Abdullah bin Mubarak. Okey. Sa'id bin Yasir al-Jurairi an Abi Nadar an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Abi Sa'id al-Khudri, Abu Sa'id al-Khudri pada zaman Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, umurnya baru 10 tahun. Okay, kira wafatnya Nabi umurnya 20 lah. Dia tu antara yang budak-budak lah kiranya pada zaman Rasulullah SAW. Dan dia ni walaupun budak, dia ni adalah antaranya lah lepas zaman Nabi Muhammad SAW tu dia banyak memegang jawatan lah, memegang jawatan besar. Okey, sebagai pimpinan. Jadi kepimpinan ni kita jangan takut nak jadi pemimpin. Jangan takut jadi pemimpin. Kalau layak, bawa lah. Tapi jangan minta lah. Tapi zaman sekarang memang kena minta, jawatan kena minta. Sebagaimana Yusuf AS minta jawatan lah. Okay, Nabi Yusuf AS. Banyak saya keluarkan hadis dalil ni, ramai orang marah kat saya. Tapi itulah hakikat sebenar. Nak naik pangkat kena minta. Jadi ustaz-ustaz lambat nak naik pangkat sebab apa? Nabi tak ajar. Dia kata Nabi tak ajar. Okay, menamakan diri. Itu contohnya lah. Tapi ini memang dah. Kalau penjawab awam nak naik pangkat kena minta. Ni tak boleh tak minta. Kalau tidak sampai bila-bila tak naik. Nabi Sa'id al-Khudri qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajadda thawban, apabila dia memakai baju baru. Istajadda, memakai baju baru. Okey. Sammahu bi ismi, dia namakan pakaian. Nama pakaian. Pakaian tu ada nama. Supaya akhirnya ialah orang rumah pun tahu baju apa yang dia nak pakai. Ada nama lah. Kalau kita nak letak label ke, nak letak label ini baju kerja,
satu, baju kerja dua. Tak ada lah. Nama dia tak nama, bukan letak label ya. Jadi supaya dapat tahulah yang mana satu nak pakai. Ataupun baju Nabi ni tak banyak, boleh sebut nama satu-satu. Kita ni pakaian bukan main banyak lagi. Kalau perempuan lah banyak pakaian ya. Lelaki sampai orang rumah saya tegur. Sampai lusuh baju saya, baru nak cari baju lain. Tak terfikir pasal baju kadang-kadang. Okey, baju tu kadang-kadang tak terfikir. Tapi nak bagi tahunya pakaian tu benda yang penting untuk diambil berat ya. Nabi pun pakai baju yang cantik-cantik pun ada. Okey. Itu sebabnya kita kena jaga sum'ah ataupun kita jaga credibility kita. Okey. Credibility. Jadi Nabi pun pakai baju baru. Istajadda thawban sammahu bi ismi. Dinamakan dengan namanya. Mamatan kadang baju. Sauban ni semua baju ke, serban ke, komis ke, ridak. Ridak ni kain selembar ataupun selendang boleh lah kain ya. Kain yang ustaz nampak ustaz letak bawah kat bahu kan. Banyaknya letak bahu kadang-kadang ridak. Tapi sebenarnya bukan letak bahu ridak ni sebenarnya. Ridak ni Nabi dia pakai dua pakaian ya, dua lembar kain. Satu dia panggil izar, satu panggil ridak. Okey. Kain izar tu dia panggil kain pelekat lah, untuk tutup bawah. Ridak ni dia pakai ke atas. Jadi tutup atas gini. Jadi dia takkan baju lah begini. Kadang-kadang Nabi pakai komis tu lah. Tapi kadang-kadang Nabi tak pakai baju, pakai lebih-lebih lagi dia sembahyang Zuhur tu panas-panas terik kan. Nabi kiranya sembahyang dekat Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dulu bukan besar. Okey, buat bahawa akhirnya atapnya daripada pelepah kurma asalnya. Kemudian dicantikkan. Okey, itu zaman-zaman lepas itulah. Cuma asalnya daripada pelepah kurma je. Okey. Asalnya kebun orang Nabi beli dan dibuatlah rumah kat situ. Kiranya antaranya rumah Aisyah yang kiranya duduk dengan Aisyah pun kat situ juga. Imamatan aw qamisan aw ridaan, sama ada serban ataupun qamis, jubah ataupun rida. Okey. Rida kain saya sebut dah, saya kain untuk atas badan bahu tu. Summa yaqul, kemudian dia berkata, ni doanya lah. Okey, doa pakai baju. Allahumma lakal hamd, ya Allah ya Tuhan, ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhan, ya Allah dia panggil ya Allahumma lakal hamd, bagimu lah segala kepujian, kama kasautanihi, sebagaimana engkau lah yang kiranya memberiku pakaian, memakaikanku. As'aluka khairahu, daku meminta padamu kebaikan pakaian tersebut. Wa khaira ma suni'a lahu, okay, dan kebaikan semua yang dibuat baginya. Okay. Jadi Nabi minta kebaikan daripada baju. Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Dan aku pun kiranya melindungi dengan engkau daripada keburukan dan keburukan apa yang diciptakan baginya. Dan jadi ni doa ya, doa Nabi. Kadang kita tak tahu doa ni untuk apa kadang. Nak apa doa ni? Kita pun tak tahu kan. Contohnya lah doa yang saya ingat saya kecil-kecil saya baca selalu. Bila keluar rumah, Allahumma inni a'udzubika min adilla au udilla au azlima. Okey. Panjang kan, maknanya minta daripada dijauhkan, daripada disesatkan ataupun dizalimkan. Okey. Semua tu ada sebab semua tu ada sebab. Okay, kita nak berlindung dengan Allah bukan sekadar daripada musuh yang kita nampak, tetapi musuh yang kita tak nampak. Okay. Yang paling jelas sekali kalau baju ni, okay, yang kita nak tunjuknya adalah ialah kekemasan. Dan yang kita tak naknya adalah riak. Okay, pakaian pun boleh jadi riak. Pakaian boleh jadi bermegah-megah. Ini banyak berlaku dalam budaya hidup kita sekarang ni. Kalau baju baru tunjuk hantar kat Facebook. Okey, hantar kat Facebook, nak bagi cantik-cantik, nak bagi tunjuk pada Facebook, bagi dia kiranya ialah sebaik-baiknya pada dia lah. Tapi itu bukan ajaran Islam.
Jadi benda itulah yang kita kena ingatkan. Itu mereka panggil ilmu hati, ilmu tasawuf. Pakaian pun kita pakai bukan untuk menunjuk-nunjuk, tetapi ditunjukkan kerana Allah. Okey. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa bi ni'mati rabbika fahaddits, maka dengan nikmat Allah, atas dasar nak tunjuk nikmat Allah, kekuasaan Allah sahaja. Okey, bukannya untuk diri sendiri. Itu isunya. Jadi pakaian ni sepatutnya lah Nabi nak bagi tahu, Nabi pakai kemas. Okey, pakai kemas. Ada kata tak, kita kena pakai macam baju suf ataupun macam ahli tasawuf. Dia kata ahli tasawuf ni pakai baju kasar-kasar. Tak, Nabi pakai baju cantik. Nanti kita akan baca lagi. Itu antaranya lah. Ini doa. Ini doa paling penting sekali. Allahumma lakal hamd kama kafautani, as'aluka khairahu khaira ma suni'a lahu, wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Seterusnya, haddatsana Hisham bin Yunus al-Kufi, anba'ana al-Qasim bin Malik al-Muzani. Saya sebut anba'ana tu maksudnya apa? Akhbarana. Okey. Anba'ana lah, anba'ana lain. Akhbarana. Anba'ana ni dia kurang dia kurang taraf ni berbanding akhbarana. Ana lain, akhbarana ana kan. Ni anba'ana. Okey, anba'ana mungkin dia cerita ramai-ramai di duduk tengah celah hati dia dengar. Okey. Melainkan haddatsani, memang terus direct dia cakap tu untuk aku. Okey, dia cerita untuk ramai-ramai untuk kami dengar. Cerita ramai-ramai kami dengar dengan diceritakan untuk kami. Dia kadang-kadang kita ni dia bezanya gini. Tok guru tu bukannya nak mengajar kami, itu maksudnya. Dia mengajar ramai-ramai untuk orang lain, tapi aku dengar. Jadi aku pun hafal. Itu maksud anba'ana. Anba'ana akhbarana apa lebih kurang je ni. Al-Qasim bin Malik al-Muzanni anil Jurairi an Abi Nadrah an Abi Sa'id al-Khudri, daripada Abi Sa'id al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama juga serupa pada hadis itu. Ini ambil sanadnya lain ni. Haddatsana Muhammad bin Bashar anba'ana Mu'adz bin Hisham Sani. Ini maksud haddatsani Abi itu Hisham. An Qatadah an Anas bin Malik, daripada Anas bin Malik. Banyak kali dah kita sebut tentang Anas bin Malik ni. Khadam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghadamkan diri untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dihantar oleh ibunya. Okey. Ummu Sulaim. Okey, Ummu Sulaim, ibunya nama Ummu Sulaim. Glamour lah Ummu Sulaim tu. Okey. Sampai Nabi pun apa panggilnya, kalau Ummu Sulaim ditegur dia rasa selang-selang sikit lah, sebab Ummu Sulaim ni pun banyak berjasa pada Nabi lah, kadang bagi bawa makanan ke apa kan. Anak dia pun sama dengan Nabi. Jadi itu antara kelebihan Ummu Sulaim. Dia bukannya takut, dia panggilnya ugoh. Okey, sebab dia macam taraf ibu macam itulah. Okey, kana ahabbas thiyab, katanya Anas bin Malik, qala an Anas bin Malik qala kana ahabbas thiyab, ada pun sebaik yang disukai pakaian, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yalbasahul hibaratu, pakaian yang kiranya daripada Yaman, berwarna kemerahan. Ini memang cantik ni, daripada Yaman. Jadi Yaman dari Yaman ke Madinah tu jauh sebenarnya. Yaman ke Madinah tu jauh. Jadi ni pakaian import ni juga pakaian cantik daripada Yaman. Okay. Dia lebih dekat Syam lagi sana kan, daripada Syam. Tapi Syam tu dekat pakaian Rom pula kan, pakaian sejuk. Okey. Al-hibarah tu, okey, pakaian daripada Yaman. Jadi ini dia kata pakaian dia paling disukai. Dia sudut kecantikan. Dia suka sedap pakai. Selalu pakai sangat al-qamis. Jadi hanya kita cerita dulu. Minggu lepas kita cerita al-qamis. Okey. Yang ni al-hibarah. Okey, pakaian daripada Yaman. Hadatsana Mahmud bin al-Ghailan anba'ana Abdul Razzaq anba'ana Sufyan an Aun bin Abi Juhaifah an abihi qala, Abi Juhaifah. Okey, Abi Juhaifah ni kita dah cerita dah. Dia ni masa Nabi meninggal, umur dia tak balik lagi, dia tak balik lagi, dia budak sangat.
Tapi dia banyak meriwayatkan hadis mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah bersama Nabi lah. Jadi benda-benda tu dia ingat walaupun dia budak-budak. Kita dah cerita dah pasal dia ni. Ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Daku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi hullatun hamra. Daku pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia berpakaian hamra. Hullatun. Hullatun tu nampak pakaian hamra tu berwarna merah. Jadi Nabi pakai pakaian merah. Ada orang kata tak suka pakaian merah ni, pakaian DAP. Tak juga pakaian merah. Dan kadang-kadang pakaian warna merah, kalau kita bayangkan merah ni dia menarik perhatian. Sebab tu menyala kan, merah menyala. Ataupun merah dia panggil merah cili kan, merah cili. Jadi kemerahan yang cantik-cantik tu pun Nabi pakai. Okey, Nabi pakai. Yang masalahnya jangan menyerupai perempuan lah. Saya ingat lagi saya pernah, bukan saya beli, kakak saya beli. Dia kata dia pergi Malang Raya tu, kalau dekat dekat KL. Dekat KL jalan Tar tu, jalan Tunku Abdul Rahman tu. Malang Raya dia kan jual murah-murah. Esok dah raya dah kan. Dia nak lelong dah kan. Jadi dia belilah RM10 je. Kakak saya beli. Saya pergi bawa Mesir. Pakai kat Mesir, dia orang harap tengok-tengok je. Dia pandang je. Sebab dia orang tak pakai pakaian macam tu. Merah-merah macam tu tak. Tak pernah jumpa pun dia orang pakai macam tu. Okey. Begitulah juga Nabi ni pakai pakaian merah, kadang-kadang akhirnya menarik perhatian ni. Ka'anni anzuru ila bariqi saqaihi. Seakan-akan aku melihat cerahnya dua betisnya. Nampak betis. Jadi maknanya jubah tu dia punya saiz, bukan saiz, dia punya ukuran sampai ke kaki tu nampak betis. Jadi dia tak sampai ke buku lali. Yang ni lah ada sebahagian ulama kebanyakan masyhur lah ni kalau kat mengarap ni, pakaian sunnah adalah pakaian yang tak sampai buku lali, sampai ke betis. Geng-geng tabligh pakai macam tu dia sebenarnya ada hukum hakam ni mengenai pakaian ya. Hukum hakam pakaian. Ada kiranya pakaian yang labuh sampai bukan sekadar tutup buku lali, sampai boleh terpijak. Itu haram. Ada yang kata haram, ada makruh teruk Okey. Ada ialah sebab dia kata bukan haram pun, dia kata makruh yang kiranya sangat-sangat yang tak disukai. Dia boleh jadi haram apabila khayalat, maknanya dia tu menimbulkan rasa berbangga-bangga. Orang suka pakai berbangga-bangga. Okey, pakaian yang berbangga-bangga itulah menyebabkan dia tu jadi haram, dikira haram. Okey, dikira haram. Bariqi saqai. Jadi kita tahulah hukum hakam panjang ialah hujung kaki tu, pakaian hujung kaki. Jadi kalau boleh lipat-lipat lah. Kalau lipat tak cantik pula kan kata lipat tak cantik. Jadi itulah, kena jahit elok-elok lah bagi cantik. Itu pun ada hukumnya tentang isu mengapakah pakaian sampai melebih kaki tak dibenarkan. Sebab dia akan merosakkan kain tu sendiri, terpijak akan merosakkan. Jadi benda tu pun tak sebaiknya. Tak sebaiknya. Jadi seboleh-bolehnya gunting lah ikut saiz lah, ikut saiz badan. Okey, ikut saiz badan. Qala Sufyan uraha hibarah. Katanya Sufyan As-Sauri ni, okey, tabi'in, okey, ulama tabi'in, uraha aku berpandangan ianya adalah hibarah, iaitu pakaian daripada Yaman tadi, okey, yang berwarna merah, kemerahan. Ada yang sebut tadi merah yang nampak merah, okey, tapi ini nampak jelas dia kata hamra, dari riwayat daripada Abi Juhaifah. Seterusnya hadis, haddatsana Ali bin Khashram, haddatsana Isa bin Yunus an Israil. Tabi'in nama Israil. Yang pelik nama Israil, tabi'in. Israil ni ulama besar ni, antara ulama besar namanya Israil. Okey. An Abi Ishaq, okey, an Abi Ishaq an al-Barra bin Azib. Barra bin Azib ni sepupu kepada Abu Sa'id Al-Khudri tadi kita. Abu Sa'id Al-Khudri, sepupu dia. Sebelah bapa lah.
Bara' bin Azib. Dia ni pun antara yang serta perang Siffin bersama Ali dan sangat benci kepada golongan Khawarij zaman tu. Jadi dia banyak menyertai perang ni, Bara' bin Azib. An Bara' bin Azib qala, berkata Bara' bin Azib, ma ra'aitu, tidaklah aku lihat ahada minan nas ahsana fi hullatin hamra, tidaklah aku melihat seseorang pun daripada kalangan manusia yang lebih cantik berpakaian, berpakaian warna merah, min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ni hadis ketiga lah daripada Bara' bin Azib. Tadi Abi Jaifah, ketiga Anas bin Malik, dia sebut Nabi pakai baju merah. Jadi bukan seorang yang cerita pasal Nabi cakap merah. Yang tadi pelik, yang minggu lepas kita bincang tentang pakaian Al-Qatari. Pelik sangat, tak dengar. Tu nak tulis sangat tu. Siapa tu? Perawi hadis nak tulis sangat. Ni berbanding dengan ni memang masyhur lah. Maknanya Nabi berpakai pakaian merah, hullatin hamra min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. In kana jummatuhu, walaupun jummah tu rambutnya, la tadribu, sesampai rambut tu sesampai qariban min mankibai, sampai ke mankibai. Dia panggil apa ni mankibai? Bahu, sampai ke bahu. Sampai ke bahu. Ni cerita, kita dah cerita dah tentang rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rambut Nabi Muhammad dia panjang, panjang, tapi tak dia hanya menyentuh bahu. Menyentuh bahu. Dia tidaklah sampai melepas bahu. Saya dah sebut dah minggu lepas pun, minggu sebelum ni, rambut yang panjang kiranya rambut Nabi Musa alaihissalam lah, sampai ke tulang belikat, sampai ke belakang itulah. Jadi hukumnya tak hukum haram, cuma isunya adalah isu apabila menyerupai perempuan. Jadi kalau lah kami kalau pergi Arab ni, orang Arab lebih sekali orang Mesir, rambut panjang ni bagi dia orang perempuan lah. Tak seharusnya rambut lelaki ni rambut panjang. Itu dah jadi budaya tu. Jadi budaya. Dari sudut sunnah boleh rambut panjang boleh rambut. Cumanya kalau jelas saya dah sebut dah, ni pun dah kita bincang dah dulu tentang kalau rambut yang kiranya bagi tentera, dia tak bagi dah rambut panjang-panjang ni. Tak bagi dah. Sekolah pun tak bagi dah. Kita pun nak buka sekolah ni. Nak buka sekolah, anak-anak pun kena kemas. Haddatsana, seterusnya hadis haddatsana Muhammad bin Bashar sana tu maksudnya haddatsana Abdul Rahman bin Mahdi anba'na Ubaidullah bin Iyad an abihi an Abi Rimsah. Abi Rimsah kita dah cerita dah pasal Abi Rimsah ni. Dia ni adalah zaman Rasulullah SAW ni, dia ni adalah doktor. Dia ni doktor. Jadi bagi tahunya zaman Nabi tu ada doktor. Dia kata Nabi tak pakai doktor. Tak ada. Tak payah jumpa doktor, kita kena bertawakal. Itu tipu yang tu. Ini antaranya doktor zaman Nabi ni, doktor namanya Abi Rimsah. Jadi saintifik, kajian saintifik. Sebab doktor ni dia kena kajian saintifik, kena cek betul-betul. Dia tak boleh pakai teori-teori. Nak bedah orang, dia kena pengalaman, cuba test. Tak boleh nak teori-teori saja. Maksudnya kena faham lah, Islam ni membawa agama yang kiranya tak bercanggah dengan ilmu sains, dan menggalakkanlah tentang saintifik ni. Zaman Nabi pun ada doktor. An Abi Rimsah qala ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdan, ada dua burdan, dua helai kain akhbaran, warna hijau. Jadi Nabi pakai kain warna hijau, bukan baju hijau, akhbaran. Burdah panggilnya kadang, yang ialah yang kadang orang letak selembarnya kan. Kadang ini isu bukan isu budaya. Kalau kita tengok orang Indonesia orang Indonesia, dia ada kain batik yang dia letak atas bahu. Kain batik letak atas bahu. Itu nak menunjukkan status. Khailak ke ataupun nak berbangga ke, itu isu dah dua. Isu sama ada haram ke tidak itu cerita lain. Sama ada itu hati kan. Cumanya itulah orang Indonesia. Dia nak tunjuk dia punya tarafnya. Bukan murah bukan murah. 3,000 harga dia. 3,000 4,000 harga ni mahal. Memang mahal. Itu memang nak tunjuk dia ni kelas
okey, on kelas. Dia letak atas tu. Tapi Nabi taklah jenis gitu Tapi itulah ada ustaz tu dia nak tunjuk dia tu, ialah dia tu dari Yaman lah kot, geng-geng Yaman. Ada pakaian dia letak atas bahu, okey, letak atas bahu. Adalah kiranya dipakai serban dia berpusing tu daripada Syria. Benda Mesir biasa macam ni macam saya ni lah. Orang Mesir pakaian biasa, dia tak ada serban besar-besar pun. Okey. Dia ada jubahnya, jubah Azhar tu lain ni jubah dia. Okey, jubah 2 lapis dia panggil. Satu luaran dia ada pakaian rasmi Azhar. Tu contohnya lah pakaian menunjukkan pakaian ni menunjukkan ialah panggil menunjukkan dia dari mana, kualiti dia, kedudukan dia, itu isunya. Cuma isu kalau kiranya pakaian, kita cerita pasal pakaian warna hijau. Okey, warna hijau ni antara pakaian baik lah. Sebab apa? Sugar tu warna hijau. Sugar tu kehijauan. Okey, bukan tak ada warna lain. Sugar tu hijau. Okey, sugar tu hijau. Kita akan cerita pakaian yang terbaik warna apa? Warna yang terbaik warna putih Nanti ada hadisnya. Seterusnya, haddatsana Abd bin Humaid, haddatsana Affan bin Muslim, qala haddatsana Abdullah bin Hassan Al-Anbari an jaddataihi, daripada dua nenek dia. Dua nenek, bukan nenek, dua nenek yang datuk lah. Dua-dua tu jaddataihi, bukan dua nenek, dua jaddatai, dia panggil dua, panggil sepasang nenek dengan datuk tu. Duhaibah wa Ulaibah. Okey, Duhaibah wa Ulaibah. An Qailata daripada Qailah binti Makhramah. Okey, Qailah ni sahabat baginda Nabi Dia ni jaga Duhaibah dan Ulaibah masa dia kecil Jadi dia banyak lakinya, dua orang ni banyaklah belajar hadis daripada Qailah tadi. Cerita banyak bercerita lah. Macam kita dengan nenek-nenek kita baca cerita. Qailah ni kiranya ialah moyang kepada Hasan Al-Anbari tu. Moyang mana-mana macam mana. Duhaibah wa Ulaibah ni dia mesti dia dia ada ayah. Ni Qailah ni nenek pada nenek lah ni. Okey, Qailah binti Makhramah. Qalat berkata Qailah. Okey, Qailah binti Makhramah ni. Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi asmal. Okey, wa alaihi asmal, helaian, dua helaian, kain. Mulayyataini, kain yang ditenun. Dua-dua tu kain ditenun bersekali. Jadi maknanya dijahit, ditenun dijahit lain, ditenun lain. Kanata biza'faran, yang kiranya diselam, nak kata diselam, dimasukkan macam mana direndam lah kan, direndam dengan air za'faran. Air za'faran ni wangi lah, warnanya kekuningan. Okay, jadi Nabi pakai warna kekuningan. Okay, kuning. Kuning nampak sami pula tapi tak adalah warna kuning sami tu. Dia waqad nafattuhu, dan yang telah direnjis-renjis dah bagi dia tu nipis, tak adalah sangat kuning. Okey, bukan sangat kuning. Jadi dia kuning kekuningan. Bagi kekuningan, bukan berwarna kuning. Tak sama tu pakai sami tu. Dia kuning, dia tu kuning jelah, tak sama. Kata kalau kuning ni pakai raja raja sami, yang dua tu Jadi dia kekuningan, kuning yang pudar. Okey, kuning yang pudar. Ni riwayat daripada Qailah binti Makhramah. Jadi kita nampaklah berapa warna lah situ. Nanti kita jumpa lah. Ada hadis warna hitam pun, Nabi pakai warna hitam pun ada. Hadis ni, wa fil hadisi qissatun tawilah, kisahnya panjang lebar pada hadis ni. Cumanya dia ceritanya tentang takat pakaian tu berwarna kuning kunyit. Kuning kunyit, tapi dia tu pudar. Za'faran ni biasanya wangi lah za'faran ni. Cuma dia wangi tu dah hilang lah, tinggal warna sajalah. Okey, haddatsana Qutaibah bin Sa'id, sana Bishr bin Mufaddal, an Abdullah bin Uthman bin Khusayn, an Sa'id bin Jubair, okey, an Ibn Abbas, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma.
Kita cerita banyak kali dah mengenai Ibn Abbas ni, anak saudara Nabi, kiranya mufassir, okey, yang duduk di Makkah dan di Madinah tu. Dan dia pun menentang, asalnya menentang lah Tengku Mahkota Zaid, anak kepada Muawiyah, okey, Muawiyah, tapi akhir kali diterima jugalah. Dia 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 tak baginya dari sudut dia melantik ketua dalam keadaan Muawiyah tak mati lagi. Jadi itu pun isu nepotisme lah tu kan, isu nepotisme lah katanya. Maksudnya memilih anak sendiri, padahal kena kembali balik pemerintahan ni pilihan dia mengikut cara para sahabat sebelumnya, iaitu Umar, Osman, dilantik secara demokratik lah, dipilih dipilih berdasarkan majoriti golongan-golongan daripada Madinah dan Mekah itu sendiri. Kalau cerita pasal pelantikan 4 orang sahabat tu panjang lebar lah. Dalam buku saya tulis, okey, dalam Akhlak Islam tu saya tulis. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil bayad, hendaklah kamu berpakaian pakaian warna putih. Okey, ni Nabi terang ni sebut pakai warna putih, minas siap, dengan pakaian, liyalbasha ahya'ukum, agar dipakai oleh orang-orang yang hidup. Wa kaffinu fiha mautakum, dan untuk dikafankan orang-orang yang mati, maknanya orang-orang yang meninggal lah, kita kafankan dengan pakaian warna putih juga. Fa innaha, maka sesungguh dia, min khiyari siyabikum, maka sesungguh dia ianya adalah sebaik-baik pakaian kamu. Jadi sebaik-baik pakaian adalah berwarna putih berdasarkan hujah kalam daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak warna sebenarnya Nabi pakai. Boring je asyik pakai putih je kan. Putih, hitam, iyalah jadi macam tak, iyalah panggilnya tak ada selera warna. Tapi Nabi pakai semua tu, semua pakai warna tu macam-macam lah Nabi pakai. Cuma tak pakai warna pelangi. Semua campur-campur semua warna, tak ada lah kan. Tapi alaikum bisya. Tapi ini pun antaranya pakaian ahli syurga pun warna putih. Pakaian ahli syurga warna putih. Sebab lagi pun kalau putih tu senang nampak kotorannya, kita akan cepat membersihnya. Tak kiranya mudahlah nak buang. Kiranya tak tak melekat najis. Itu pentingnya. Jadi kalau nak sembahyang pakai warna putih. Sebaik-baiknya begitulah, berwarna putih. Okey. Ini hadis daripada Ibn Abbas. Taraf hadis ni pun kuat jugalah. Okay, dari riwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibn Bajjah. Seterusnya, haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Abdul Rahman bin Mahdi, haddatsana Sufyan Ats-Tsauri an Habib bin Abi Thabit an Maimun bin Abi Shaybib an Samurah bin Jundub. Samurah kita dah cerita dah tentang Samurah ni. Yang Ansari ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Samurah, kita nak cerita kepada Samurah. Kita banyak kali dah sebut tentang Samurah bin Jundub. Okey. Samurah bin Jundub ni ialah dia bukan asal daripada Madinah, tapi kiranya maknya ke Madinah selepas kematian ayahnya lah. Dia pergi bawa anaknya tu, nama Samurah bin Jundub. Okey, Samurah bin Jundub duduk di Mekah sana. Okey, kemudian dia pun berpindah ke Kufah. Okey, jadi dia pun bersama dengan tentera Muawiyah pun. Jadi dia pun menentang Khawarij jugalah. Jadi dia ni antara pemimpin tentera yang paling besar, ada pemimpin. Okay, dia bukan setakatnya berilmu, okey, fakih, tetapinya ialah dia pemimpin negara. Makna orang panggil negarawan lah ni. Samurah bin Jundub. Jundab, bukan Jundub, Jundab. Samurah bin Jundab. Okey, silap saya sebut Jundab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilbasu bayad. Pakailah pakaian berwarna putih. Okey.
fa innaha atharu wa atyabu, maka sesungguhnya ianya lebih bersih dan lebih baik. Kat sini dia ada sebut sebab lah. Tadi hadis saya tak sebut dah. Okey, sebut dia untuk dipakaikan orang hidup kamu mati kamu tu je kan. Okey, wa kafinu fiha mautakum. Okey, dan kamu kafankan untuk orang-orang yang meninggal. Okey, orang-orang meninggal kita kafankan dengan warna putih. Jadi kita kafan ni warna putih berdasarkan hadis Nabi ni, sunnah Nabi, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, dia banyak hukum hakam ya tentang tanam buat kubur pun tu semua sunnah. Termasuk liang lahat pun sunnah Nabi. Okey, Nabi ada liang lahat. Nabi punya kubur ada liang lahat. Liang lahat tu maksudnya macam mana nak cerita? Tak ada cerita sini. Itu sepatutnya kita cerita hujung-hujung tentang kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, ada liang lahat. Jadi kalau kira dibinanya kubur, ada korek sikit dalam supaya mayat masuk situ, mayat masuk tempat yang korek ke dalam, tutup dengan kayu. Jadi tanah-tanah tu ditimbun tak terkena atas mayat. Jadi mayat tu duduk dalam bahagian lain. Tu dia panggilnya tu hukum hakam tentang kubur semua tu ada sunnah ya, ada ajaran ya, ada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukannya saja-saja ya. Jadi maknanya kita punya ajaran Islam ni komplit. Okey. Sejak kecil sampailah meninggal pun ada hukum hakamnya. Hadis terusnya, haddatsana Ahmad bin Mani', haddatsana Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah, haddatsana Abi, daripada ayah aku tu Abi Zaidah. Siapa tu? Zakaria. Abi an Mus'ab bin Syaibah, an Safiyah bin Syaibah, an Aisyah, daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat, daripada Aisyah lah ni. Aisyah saya dah cerita dah banyak kali dah. Aisyah ni dia ni isteri baginda yang paling disayangi lah selepas daripada Khadijah radhiyallahu anha. Dia ni pun kiranya ialah mengajar di Madinah sana, okey, hukum hakam. Dia bagi orang Ansar ni kalau ditanya hukum hakam dia akan tanya direct, dia tak malu-malu lah. Okey, jadi kadang-kadang Nabi tak terjawab tu, dia tanya benda-benda yang berkaitan dengan perempuan, Nabi nak jawab malu. Aisyah tarik, dia kata biar aku jawab. Sebab Aisyah ni banyak ilmunya ada, sebab dia duduk bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, dia tahulah apa yang Nabi suka, apa yang Nabi tak suka, sebab dia isteri kan. An Aisyah qalat kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata ghadatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada suatu pagi. Wa alaihi mirtun. Dan pada dia tu ada baju berbulu min sya'rin, okey, aswada, baju berbulu warna hitam. Jadi Nabi pakai baju hitam. Ada baju hitam pula. Jadi hitam pun tak haram. Tak, pakaian hitam adalah pakaian iblis, Abu Jah. Tak juga okey. Tak ada hukum haramnya pakai baju hitam, tak ada hukum haramnya pakai baju merah. Okay, yang masalahnya pakaian ni macam saya sebutlah, menyerupai perempuan, membuka aurat, itu isunya lah. Banyaklah tentang hukum hakam ya. Haddatsana Yusuf bin Isa, haddatsana Waqi', haddatsana Yunus bin Abi Ishaq an abihi an Sya'bi an Urwah bin Al-Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah ni pun pemimpin juga okay, pemimpin zaman Nabi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mughirah bin Syu'bah ni dia dilahirkan di Saqif, okey, di Saqif, maknanya di kota Taif tu, Madinah tu juga, okey. Dia golongan Khazraj ni, okey, golongan Khazraj antara orang kini pemuka-pemuka ni lah, pemuka-pemuka Arab, dan dia ni juga adalah pemimpin-pemimpin Arab ni lah. Pada zaman jahiliah, pada zaman Islam dia pemimpin, okey, paling pemimpin. Yang paling penting sekali, Umar Khattab pun banyak guna dia sebagai pimpinan, wakil-wakil ke Yaman pun banyaklah.
Mughirah bin Syu'bah ni antara kiranya orang penting lah, orang penting zaman Umar Khattab. An abihi daripada abihi maksudnya Mughirah bin Syu'bah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, hadis ni penting ni. Bahawa Nabi SAW labisa jubbatan. Nabi pakai jubah di mana-mana? Rom. Ada pakaian Rom lah. Nabi tak pernah pergi Rom Nabi pergi kat Syam tu ada pakaian jubah Rom. Apa keistimewaan ni? Dayyiqatal kummain. Okey. Dia punya ni, dia punya apa ni? Dia punya apa ni? Dia punya kumain. Kumain ni benda ni orang kata apa bahasa Melayu? Tengok terjemah. Kumain ni apa bahasa Melayu? Lengan. Ikat lengan dia. Lengan, di lengan. Bukan di lengan. Lengan macam ni kan. Sempit di lengan baju. Dia panggil lengan baju. Sempit di lengan baju. Okey. Sempit kat sini. Sebab apa? Rom tu dia pakai lengan dia tertutup. Sebab sejuk. Okey. Jadi pakaian dia orang kena tutup habis. Sini kena tutup habis. Sini kena tutup. Takut masuk angin. Masuk angin sejuk. Jadi dia pakai jubah Rom. Okey. Pernah pakai jubah Rom. Jadi Nabi pernah pakai jubah daripada Yaman. Pakai daripada jubah daripada okey. Daripada Syam. Tapi tak pernah dengar lagi lah. Pakai jubah daripada India ke tak ada. Okey. Maknanya kat situ je ceritanya, maknanya kawasan tanah Arab tu. Okey, kita dah cukup 40 minit, 43 minit. Hadis ni kita dah habislah mengenai pakaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk kesempatan ini kita buka soalan, takut tak faham mengenai apa? Mengenai hadis yang kita bicarakan pada hari ini. Okey, tafadhal. Tafadhal untuk soal. Nak bertanya lah pakaian Nabi. Tak pun nak tanya pasal pakaian kita selalu pakai, tak apa. Teruskan. Kalau dalam hadis disebut Sufyan. Biasanya Sufyan As-Sauri ataupun Sufyan Uyainah. Hadis tu tak sebut Sufyan saja, macam mana kita nak kenal pasti? Tapi betul lah. Okey. Macam mana nak kenal pasti? Biasanya Sufyan As-Sauri, dia paling glamour sekali dengan Sufyan As-Sauri. Berbanding dengan Sufyan bin Uyainah lah. Paling glamour Sufyan, biasanya sebut Sufyan As-Sauri. Melainkan dia sebut dengan sanadnya di sanad yang lain menerangkan ianya adalah bin Uyainah. Okey. Saya ambil contohnya lah Abdullah. Contohnya Abdullah lah. Abdullah ramai. Tapi biasanya kebanyakan hadis, kalau ulama-ulama hadis baca, Abdullah mesti Abdullah bin Mas'ud. Sebab apa Abdullah bin Mas'ud glamour berbanding dengan Abdullah yang lain? Teka-teki. Sebab apa? Sebab Abdullah bin Mas'ud dia glamour dengan fiqh dia dan dihantar ke Baghdad. Jadi dia glamour sangat fiqh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah, orang panggil dia Abdullah. Sebab Abdullah ni dia orang tu, dia berbanding Abdullah lain, dia lebih tua. Okey. Sebab zaman dia yang Abdullah macam Abdullah bin Abbas budak, Abdullah bin Mas'ud ada Abdullah bin Amru, Abdullah bin Umar. Okey, Ubadalah lah yang empat ni. Satu lagi Abdullah bin apa? Abdullah tak ingat dah nama. Lagi tu sebut dah. Ada Sa'ad ni. Okey, macam ni. Ada 4 Abdullah Ubadalah. Bandingan ni semua budak-budak. Yang terkenalnya Abdullah bin Mas'ud. Okay, jadi sebut Abdullah tu mesti Abdullah tu. Itu contohnya. Jadi Sufyan tadi kita sebut Sufyan tadi, bila sebut Sufyan memang kebanyakannya Sufyan, melainkan dia sebut selepasnya namanya lah. Jadi supaya ahli hadis dia boleh faham. Itu cara yang pertama. Okey, cara pertama. Cara yang kedua, kita kena kenal. Itu kata cara muhaddisin. Tok guru dia ada anak murid dia yang dikenali. Okey. Contohnya yang belajar sini okey, dikenali, maknanya tahulah yang belajar di UFSI. Kalau pelajar UM belajar dengan Atiullah, pelik sikit ada mungkin boleh, tapi itu bukan anak murid dia. Contohnya lah, antaranya lah cara nak kenal. Jadi an tu maknanya an tu penting tu, bukan benda-benda kecil.
dia nak tahu bukan sekadar orang panggilnya, bukan sekadar sambungan sanad tu sendiri. Okey. Tetapi nak bagi tahunya bagaimanakah hubungan antara anak murid dengan tok guru tu sendiri. Jadi dikenal seorang mukirnya, tok guru dikenali kerana anak murid dia, dan anak muridnya pun dikenali kerana tok gurunya. Itu contohnya lah kan. Itu dua cara. Okey, ada lagi yang nak tanya. Itu berkenaan sanad. Ini kali pertama orang tanya sanad mengenai saya. Jadi kebanyakan saya tengok orang ngajar hadis dia tak ngajar sanad sekali, sebab bukan senang nak ngajar sanad. Kadang-kadang kita terbelit-belit lidah nak cerita kan. Terbelit lidah. Kadang-kadang kena buat rajah baru faham kadang. Okey, ada soalan lain? Kita masih terbuka ya. Berkenaan pakaian. Waalaikumsalam. Ana nak tanya, kan kebanyakan lelaki sekarang memakai baju macam apa? Gamis yang paras lutut tu kan? Itu adakah Rasulullah ada memakai pakaian sedemikian juga? Okey, gamis yang pakai sampai separuh lutut. Abdullah bin Umar suka pakai sampai separuh lutut. Okey. Jadi kita dah baca hadis. Satu, Nabi pakai komis, dia panggil komis. Kita semua gamis ni. Komis. Pakai semua maksudnya jubah. Okey, jubah, lengan dia panjang. Dia panggil ni, yang ni dia punya leher ni lebih buka luas. Kemudian dia punya jubah dia tu tak sampai ke buku lali. Okey, sampai ke paruh lutut. Bukan paruh lutut, bawah sikit, betih bawah sikit. Jadi memang glamour lah. Orang Arab biasa pakai macam tu. Yang pergi surau-surau pakai macam tu. Okey. Tapi tak semua. Ada yang sampai pakai ka'bain. Maknanya sampai ke buku lali. Okey. Ada yang pakai buku lali. Itu pun tertakluk pada tempat lah pakaian sebenarnya. Okey. Pakaian dia tertakluk pada tempat. Kalau kalau mungkin sejuk, nak pakai macam tu, sejuk lah kaki. Memang krem kaki. Nak bagi tahu ni musim sejuk ni kita orang ada pakaian dia, jubah khas untuk musim sejuk. Memang tak akan masuk angin tu. Dia tak akan, kiranya kalau kita ambil vacuum, tarik lah angin tu, tak tarik. Tebal tak tebal dia punya, bukan tebal, dia punya mampat tak dia punya kain tu sendiri pun satu hal juga. Jadi itu pun bergantung. Kalau kat Malaysia pakai macam tu tak ada masalah. Cuma tengok keadaan. Kita tak baca lagi hadis Nabi pakai seluar. Kita baru cerita pasal jubah. Kita pakai baju jubah kan. Seluar kita tak baca lagi. Nanti kita akan cerita lah pasal seluar. Nabi pakai seluar. Pernah pakai seluar. Jadi seluar pun antara sunnah. Dan perempuan pakai seluar. Nabi bukan perempuan, tapi Nabi pernah puji perempuan pakai seluar. Jadi tak nampak lah kiranya, ialah tak mudah nampak dia punya aurat bila terjatuh tu. Okey, antaranya. Jadi seluar pun okey, jubah pun okey. Cuma pakaian-pakaian kita lah, kita pakai baju, biasanya kita pakai baju, ialah kalau perempuan dia pakai baju apa? Baju kurung, okey. Namun untuk aurat tak apa dah. Okey. Berwarna-warni, tak ada Nabi pakai berwarna-warni tapi Nabi pakai macam ni bentuk-bentuk macam ni. Itu nak menunjukkan tentang keadaan Arabnya. Tapi nak bagi tahunya, walaupun keadaan Arab, itulah sunnah Nabi Muhammad SAW. Itulah pakaian sunnah Nabi. Okey, pakaian sunnah Nabi. Tak ada orang panggil, tak ada alasan lah tak boleh pakai jubah ni. Okay. Dan kalau ahli akademia, saya cerita pasal ahli akademik zaman-zaman dulu, anak saya dah sebelah saya lah ni. Dia akademik zaman-zaman dulu, dia nak ngajar, lebih mengajar hadis, dia kena pakai jubah. Saya pakai jubah ni. Okay. Saya kalau kuliah saya tak pakai jubah. Tapi saya ngajar hadis, saya mesti pakai jubah, saya mesti pakai tutup kepala. Sebab itu adalah sunnah cara mengajar hadis. Itu contohnya lah pakaian dia, ada pakaian dia, pakaian hadis. Alright, ada seterusnya ataupun sekarang ni kita dah 50 minit. Terjawab tu. Tadi tanya pasal pakaian yang tu, okey, itu adalah sunnah. Jawapannya adalah sunnah. Maknanya komis,
dan pakaian kiranya betis tu sampai separuh lah dipanggilnya. Ada kata separuh, ada tak ada masalah sampai ke Ka'bain pun okey. Tapi tentang isunya tentang sunnahnya di mana? Sunnahnya sampai betis tu lah. Sebab ada sebut hadis betis tu. Tapi ada juga tentang Ka'bain tu sampai ke buku lali. Okey. Yang tak boleh, ada yang ulama kata haram bila pakaian tu dah sampai jejak dah, terpijak-pijak. Okey. Ada yang buat kiranya ialah pakaian kita, pakaian apa orang panggil, pakaian perkahwinan sampai meleret di hujung tu. Itu pun perbahasan ulama. Ada ulama tak benarkan langsung. Tak ada benarkan langsung. Ada yang kata haram, ada yang paling dalam mazhab Syafi'i ni dia tak kata haram. Mazhab Syafi'i dia kata makruh lah. Okey, makruh pakaian kiranya pakaian yang berjela-jela panjang begitu.